Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 13 November 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi bermula 1 hingga 15 Disember 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam, kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.pn/travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email kepada travelapplication@jpm.gov.pn. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, kemarin berkenan menerima menghadap Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Qasr Al-Mizan. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Tiffany McDonald. Puan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 10 September 2020. Dua kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,058 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 6 kes baru kepada 3 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 8 kes. Kluster-kluster baru ini adalah kluster kediaman persendirian. 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 132 kluster. Manakala terdapat 8 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 39 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,451 kes. Manakala jumlah kes aktif adalah sebanyak 508 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 4 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO.
Sementara itu, tiada kes yang dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Sebanyak 1,842 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 614,805 ujian. 80.2% daripada penduduk negara telah menerima 2 dos vaksin, manakala 93.7% daripada jumlah penduduk negara pula telah menerima 1 dos vaksin. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 44,002 orang, iaitu 101.6% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, yang mana melebihi daripada anggaran penduduk yang berumur 60 tahun ke atas, dan seramai 41,931 orang, iaitu 96.8% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Seterusnya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberadaan kes-kes positif yang dikesan di negara ini, Kementerian Kesihatan ingin mengongsikan sedikit hasil penelitian yang telah dijalankan. Di antara 21 November sehingga 27 November 2021, terdapat satu mukim yang mempunyai melebihi 80 kes positif, iaitu Mukim Sengkurung dengan 122 kes. Bahagian teknikal Kementerian Kesihatan telah memberi kebenaran dan persetujuan bagi vaksinasi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Menteri Kesihatan berkata rundingan telah dibuat bersama Pfizer dan vaksin tersebut dijangka tiba pada suku pertama tahun hadapan. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Universiti Brunei Darussalam JUG, NUS Medical School Singapura dan Avid Technology telah menjalankan satu kajian mengenai tahap antibodi peneutralan yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 dalam kalangan penduduk negara ini. Semasa sesi perbincangan secara maya, Dr. Justin Wong, konsultan dalam kesihatan awam, antara lain menerangkan kajian tersebut dibuat bagi membandingkan pelindungan imuniti vaksin dengan hasil dapatan akan dapat membantu dalam perangkaan strategi bagi program penggalak vaksin COVID-19. Sementara itu, Dr. Liana Ahmad, Dr. Muhammad Hazim bin Haji Abdul Ghani dan Dr. Hanisa Sharif, pensyarah dalam Imunologi Institut Sains Kesihatan, Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah UBD, antara lain menjelaskan 3,000 individu yang telah melengkapkan vaksin COVID-19 iaitu Sinopharm, Oxford AstraZeneca dan Moderna dipilih dalam kajian tersebut. Kerjasama keempat-empat agensi terbabit memainkan peranan yang besar dalam menjayakan projek berkenaan. Suntikan vaksin penting dalam sama-sama membantu negara keluar daripada penularan wabak COVID-19. Kita ikuti promo berikut bagi mengetahui kepentingan untuk mendapatkan suntikan vaksin. Oyen, sudah selesai Oyen. Tahniah untuk dos kedua Oyen. Oyen sudah diberikan vaksin sepenuhnya. Sila tempah slot vaksinasi AUDA melalui aplikasi BurHealth. Sekarang, mari kita dengar dari beberapa orang yang sudah bervaksin. Saya telah mendapatkan dos COVID-19 sepenuhnya dan adalah menjadi tanggungjawab individu untuk melindungi masyarakat negara Brunei Darussalam. Sama-sama kita ni menyertai program vaksinasi COVID-19 negara. Memikul tanggungjawab untuk melindungi orang yang disangi dan keluarga kita ni. Di dalam agama, ada satu tuntutan maqasid syar'iyah yang dinamakan sebagai Hifzun Nas, iaitu menjaga nyawa. Jadi mari kita ni rakyat negara Brunei Darussalam ikut saranan kerajaan negara Brunei untuk melengkapkan dos vaksin kita ni. Apart from protecting yourself, vaccination will protect those around you, especially those that cannot get vaccinated, such as younger children. Get vaccinated to protect yourself, your family, and the community. The sooner we do this, the sooner we can reunite with our friends and family, and our children can go back to school. We can do this, Brunei. So why should we get vaccinated? So we can restart the economy, and all of us can get back to our normal daily lives. Every one of you can play a part, and every one of you can make a difference. So let's do our part to protect, and let's get vaccinated.
Anugerah Perniagaan ASEAN ABM bertemakan Recover Stronger Together sama-sama diadakan hari ini. Ia merupakan acara berprestij bagi menghargai kejayaan ahli-ahli perniagaan di Asia Tenggara. Penyertaan bagi anugerah tersebut mendapat sambutan yang menggalakkan. We had 126 applications. So this is record number of applications from all the ASEAN member states. Out of those, basically, so we had something like about 86 applications that basically met the criteria. We look at 4 different aspects as well in terms of growth. How has the company's income growth, the profit growth? We also would like to see whether they are actually giving back to the community. You know, how much profit, how much of the income is actually used for corporate social responsibilities. 50 acara dan aktiviti disusun sepanjang bulan Disember tahun ini bersempena dengan Brunei December Festival 2021. 42 daripadanya akan diadakan secara maya dan selebihnya diadakan secara fizikal selama sebulan bermula pada 1 hingga 31 Disember. Bagaimanapun mengambil kira situasi COVID-19 ketika ini, beberapa langkah diambil oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mencegah penularan wabak COVID-19 semasa penganjuran Brunei December Festival. Beberapa acara fizikal ada dibenarkan, tetapi dikehendaki dan ditekankanlah untuk mematuhi garis panduan Fasa Peralihan COVID-19, SOP dan juga garis panduan lain yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dari semasa ke semasa. Ini adalah untuk mengelakkan jualah penularan COVID-19 di negara. Maklumat lanjut mengenai Brunei December Festival layari laman sesawang Brunei Tourism atau Instagram Brunei December Fest ataupun Facebook Brunei December Festival. Dua syarikat tempatan dikenakan denda kerana gagal mematuhi Seksyen 52-1 Akta Cukai Pendapatan Penggal 35. Famous Textiles Sdn Bhd dikenakan denda RM5,000 kerana gagal menghadapkan penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun keuangan yang berakhir pada 31 Disember 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018. Sementara Europart Automotive Sdn Bhd dikenakan denda RM3,000 kerana gagal menghadapkan penyata-penyata cukai pendapatan bagi tahun-tahun keuangan yang berakhir pada 31 Disember 2016, 2017 dan 2018. Bahagian hasil, Kementerian Keuangan dan Ekonomi mengingatkan syarikat-syarikat yang berdaftar di bawah Akta Syarikat Penggal 39 untuk menghadapkan penyata cukai pendapatan masing-masing selewat-lewatnya pada 30 Jun bagi tahun taksiran yang berkenaan. Kementerian Kesihatan terus menerima pelbagai bentuk bantuan daripada penyumbang bagi sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd menyumbang sebanyak 4,200 set kelengkapan pelindung diri PPE yang diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan barangan keperluan daripada Galeria YMRM dan Imagine serta orang-orang persendirian. Orang ramai berhasrat membuat sebarang sumbangan boleh hubungi MOH Emergency Operations Center melalui talian 7295712 pada waktu bekerja sahaja. Beralih ke perkembangan berita antarabangsa. Pegawai Kesatuan Eropah yang mengurusikan rundingan nuklear Iran berkata beliau positif mengenai rundingan yang disambung semula itu. Pernyataan tersebut dibuat selepas rundingan pertama di Vienna dengan perunding baharu Iran. Jelas Enrique Mora lagi, perunding baharu Iran itu menunjukkan keinginan untuk terlibat dengan rundingan berkenaan. Menurut Mora, Iran tersekat dengan permintaannya bagi menggantungkan semula sekatan, walau bagaimanapun tiada keperluan bagi mempercepatkan proses berkenaan. Kemarin perunding tertinggi Iran menegaskan Amerika Syarikat dan Sekutu Baratnya perlu menawarkan jaminan bahawa tiada sekatan akan dikenakan pada masa akan datang. Pihak berkuasa Milan Itali menguatkuasakan pemakaian sungkup muka sebagai sebahagian daripada usaha bagi membendung penularan penyakit coronavirus. Sekatan baharu tersebut berkuatkuasa sehingga 31 Disember antara pukul 10 pagi hingga 10 malam.
Institut Kesihatan Kebangsaan berkata satu kes varian baharu coronavirus Omicron dikesan di Milan yang dilaporkan baru tiba dari Mozambik. Mesyuarat darurat Menteri-Menteri Kesihatan G7 juga diadakan bagi membincangkan situasi varian baharu tersebut. Sebuah gudang terbesar di Osaka run up dalam tragedi kebakaran. Lebih 20,000 meter persegi kawasan gudang tersebut terbakar dan menyebabkan asap tebal berkepul-kepul kelihatan di bandar Jepun. Gudang milik syarikat logistik sistem pengangkutan Hitachi itu mempunyai 100 pekerja. Bagaimanapun, semasa kejadian kesemua pekerja berjaya dipindahkan dengan selamat. NHK melaporkan lebih 64 kereta bomba dan sebuah helikopter dikerahkan ke tempat kejadian. Di Washington, Amerika Syarikat, air banjir menenggelamkan jalan raya di bahagian barat laut Bandar Everson. Rakaman daripada drone menunjukkan keadaan banjir di kawasan yang terjejas. Kawasan jiran Washington iaitu wilayah British Columbia, Kanada awal bulan lalu mengumumkan darurat selepas fenomena yang dikenali atmospheric river menyebabkan kejadian hujan sebulan dalam masa 2 hari sekaligus mencetuskan banjir. Kejadian seumpamanya turut merosakkan jalan-jalan raya, rumah-rumah dan memutuskan aliran kereta api. Sebagai hadiah kepada isterinya, seorang lelaki di India membina sebuah rumah yang seakan-akan monumen terkenal Taj Mahal. Anand Prakash Chokse, seorang guru di Madhya Pradesh, telah membina rumah seakan-akan bangunan terkenal di dunia untuk dihadiahkan kepada isterinya. Rumah ini mempunyai 4 buah bilik tidur dan dihiasi ukiran daripada emas. Beralih ke sukan. Liga Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FAB di edisi 2021 telah ditamatkan bagi memberikan ruang kepada pihak-pihak tertentu dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma baharu sebaik sahaja negara membukakan aktiviti-aktiviti keramaiannya semula. Ini bermakna Liga Super Brunei 2021 BSL 2021 ditamatkan dan FAB dia akan memulakan persiapan bagi penganjuran liga-liga tersebut bagi edisi 2022. FABD dalam kenyataannya menyebut keputusan itu dibuat dengan mengambil kira masa yang diperlukan bagi klub-klub dan akademi-akademi bola sepak dalam memastikan semua pemain melengkapkan vaksinasi mereka. Persatuan tersebut juga mengingatkan klub-klub dan akademi-akademi bola sepak bahawa transfer window masih ditetapkan dari 7 Disember 2021 hingga 28 Februari 2022. Pemindahan pemain sebelum dan selepas tempoh berkenaan adalah tidak dibenarkan.